Okay, so breach of contract occurs when a party fails to perform some primary obligation. So dia highlight kat sini primary. Jadi kita sebenarnya ada dua, nanti kita akan tengok. Satu kita panggil sebagai breach of contract, lagi satu kita panggil sebagai breach of warranty. Jadi breach of contract ni satu perkara yang besar lah. Tapi bila kita nak claim sesuatu sebelah parti, so kalau kita berkontrak ada dua pihak, so kalau kita nak claim satu pihak itu melanggar terma yang kita nak kata dia breach of contract tadi, kita kena melihat adakah perkara yang tidak dipenuhi itu ataupun terma yang tidak dipenuhi itu adalah adakah dia sebagai satu primary obligation ataupun kita kata tanggungjawab yang utama lah. Apa tanggungjawab yang utama dalam kontrak? Kita kena tengok konteks apa kita kata the offer and acceptance lah. So apa yang di offer mungkin kita kata dalam melakukan pembinaan dalam kos-kos yang tertentu. So apa acceptance dari pihak klien untuk membayar dalam masa yang tertentu. So itu the primary ones kan yang kita kata yang sangat penting. So apa lagi? Macam mana kita boleh define sama ada obligation tu primary ataupun tidak? So kita kena melihat pada kesan pelanggaran itu. If a primary obligation has been breached, it will affect the contract ataupun it will affect the project. Affect dari segi apa? Dulu kita daripada kita diploma Part 1 kita belajar kalau kita nak kata projek itu sukses, kita kena melihat dari segi apa? Kita ada triangle tu kan, cost, quality, performance kan, ataupun cost, quality, time kan. Cost, quality, time ataupun cost, time, performance kan, the triangle tu. So kita kata projek kita sukses kiranya dia achieve on completed on time, achieve the budget ataupun achieve the cost dan kita kata fulfill the required performance ataupun fulfill the required quality. Jadi sekiranya ada obligation yang tidak dipenuhi itu ataupun terma yang dilanggar itu, affect in terms of the cost, in terms of the performance, affect in terms of the time, completion of the project, then we can say that it is a breach of primary obligation. So when it is a breach of primary obligation, we can say that breach of contract has occurred. Okay, nanti so macam mana pula yang bukan primary ataupun secondary obligation, later nanti kita tengok. Okay, and then Aina yang tadi tu definition by Af. So Aina Abdullah. Aina ni lecturer UiTM dulu PM Profesor Madya Aina Abdullah, dia dah bersara. Cuma Puan Aina ni dia memang lama lah kita kata memang very well versed in law lah, construction law, dan dia ada buat buku. So tak silap saya dia dah ada 2 buku yang terkini tahun 2019 ke tahun 2020. You can check it out lah. So kalau macam local punya author ni taklah mahal sangat kan, dalam RM50 tak silap saya. Kalau you rasa worth to check it to have a look at the book lah. So Puan Aina ni banyak menulis tentang contract management lah. Kita kata especially from the view of a quantity surveyor lah kan, sebab dia seorang QS. So kalau you nak cari, boleh carilah Aina Abdullah. Okay, so Aina kata apa? Occurs when a party fails to perform obligation under the contract without valid reasons. Dan Aina tambah lagi, not only it is a primary obligation without valid reason. Contoh kalau kita kata contohlah sesuatu pelanggaran itu ataupun kita kata contractor cannot complete on time. So bila contractor cannot complete on time, dia dah melanggarlah primary kita kata obligation kan, in terms of kita kata tidak dapat menyiapkan projek dalam masa yang ditentukan. So the triangle tu has been affected in terms of time. Tapi kita kena melihat kalau reasons contractor itu valid ataupun bukan disebabkan oleh kesalahan kontraktor, dan sebenarnya apa yang kontraktor boleh buat? Dia boleh claim for EOT. So sekiranya EOT granted by the SO ke by the architect, means that itu bukan salah dia lah kan kalau granted. Sebab apa? Kalau the EOT is granted, means that whatever happened that leads to the delay of the project is acceptable under the contract. Betul tak? Kalau kita nak bagi EOT, kita akan tengok apa terma-terma yang kita boleh bagi kan, and all those terms are included in our contract. Kita ada apa? Force majeure, kita ada is exceptionally inclement weather kan, kita kata
due to AI's instruction and so on and so forth. So di sini walaupun kita kata dia tidak kontraktor tu tak dapat nak siap on time, which does not meet well ataupun does not oblige to his primary obligation and affect the completion time, which is the essence of the project. However, the breach tu kita kata is not due to his fault. Macam mana kita tahu not due to his fault? Because EOT was granted. But if EOT was not granted, means that apa kita kata the project coordinator ataupun project manager ataupun kita kata architect or the SO sees that as a breach on the contractor's part lah, if you're talking about time kita kata time delay lah. Jadi bila kita tidak ada bila kita tidak ada reason yang valid yang menyebabkan pelanggaran kontrak tersebut, kalau kita kata dalam konteks delay of the project tadi, kalau ada reason kita dapat EOT. Kalau tak ada reason, so what are the remedies to the client? Kenapa klien pula yang dapat remedy tu? Sebab klien yang menanggung kelewatan projek tadi kan. Dia apa yang klien boleh buat? Kita ada clause LA D. Itu yang kita namakan remedy tadi. Jadi kalau kita kata reason kontraktor kelewatan projek tu valid, dia dapat EOT. So tak ada masalah. Tak ada masalah dari segi sebab valid, dia ada reason. Jadi kita tidak penalize, kita tidak menghukum kontraktor itu disebabkan dia ada alasan yang kukuh. Tapi alasan tu dah mesti yang tersenarai di dalam kontrak lah, sebab itu yang kita persetujui. Tapi sekiranya kontraktor itu dia tidak ada alasan yang kukuh kan, without the valid reasons. So sekarang ni siapa yang mendapat kesan daripada pelanggaran itu? Klien. Jadi apa yang klien boleh buat? So what are the remedies to client because of the kita kata delay of the completion of the contract tadi. So delay of completion of the contractor without valid reason we can say is a breach of contract. So what are the remedies to the client? So kita ada clause liquidated ascertain damages. So nampak bagaimana kita kata breach of contract as well as remedy. To the parties agree kan? Remedy ni kepada pihak yang menerima kesan disebabkan pelanggaran pihak yang lagi satu dari pelanggaran apa? Terma-terma lah. Dan kita lihat tadi bila kita kata breach, it must be a primary obligation and it must be without valid reasons. Okay. So in conclusion, kita kata breach of contract happens when the party sama ada perform defectively ataupun different from agreement. So performs defectively. Contoh kita kata it is a primary obligation. For example tadi apa, contractor dia offer untuk membina kan. So kita dah establish siapa yang dalam construction contract, siapa yang offer, siapa yang accept. Contractor yang offer, klien yang accept kan. Okay, jadi contractor ni dia offer apa? Dia kata dia offer nak buat bangunan dan mengikut skop kita lah, skop yang dipersetujui dengan harga yang tertentu. Jadi apabila kontraktor tu katalah kita nak buat hospital grade A tapi dia buat hospital grade A minus, dia buat, dia siapkan tetapi defectively, tidak mengikut exactly apa yang kita persetujui. So we can say this, kalau dari perspektif kita kata tak ikut spec lah kan. So bila tak ikut spec kita kata it does not comply lah ataupun does not apa kita kata comply lah comply to the performance that we have put out in the contract. So kita boleh kata the contractor breach ataupun kita kata klien lah pula, dari pihak klien. Klien dia lewat bayar ataupun dia tak bayar. Kan kita kata kena bayar dalam masa 30 hari, dia tak bayar dalam masa 30 hari. Dia bayar tapi lewat. So performs defectively lah, dia buat tetapi tidak mengikut terma yang dipersetujui di dalam kontrak. Kita boleh kata klien juga breach di situ. Kemudian differently from agreement. Dia buat tapi lain daripada apa yang kita persetujui daripada kontrak. Okey, yang penting kat sini bila perkara tu sudah berlaku, when we see the breach has happened, kategori breach dia tadi kita ada apa kita kata breach of contract, breach of warranty kan, itu dari segi impact dia. Ini kategori dari segi when it happens. Bila sesuatu breach itu telah berlaku, pelanggaran kontrak itu telah berlaku, kita mengklasifikasikan breach itu sebagai actual breach. Actual breach means that the breach has already happened, sudah berlaku.
Tapi kalau breach tu belum lagi berlaku, so macam mana kita boleh tuduh dia breach bila belum berlaku? So kita katakan ada keadaan di dalam legal di dalam kita kata perspektif legal, apabila kita boleh anticipate, kita boleh agak yang breach itu akan berlaku tapi belum berlaku lagi, tetapi semua evidence, semua kita kata trend menunjuk ke arah kita kata breach itu akan berlaku. Contoh, kita katalah kontraktor tu dia punya work progress patutnya bulan yang ke-5, katalah bulan yang ke-5 dah 30%. Bulan ke-10 patutnya dah 50%. Tapi bulan ke-3 tu, bulan ke-5 tu baru 10%. Bulan ke-10 baru 20%. Jadi dia dah 30% below the performance yang sepatutnya kan. Jadi kita kata if this trend occurs, then definitely breach will happen kan, sebab dia tidak akan siap pada masa yang ditentukan. Jadi di situ kita boleh kata anticipatory breach berlaku. Tapi anticipatory breach ni maksudnya you anticipate, you anticipate apa dia bahasa Melayu fahamlah dan maksudnya kita anticipate the breach will happen. So mungkin kita kata dari segi progress kerja kontraktor itu kita menganggarkan breach will happen. Breach dari segi apa? Not completing on time. Apa evidence dia? Dari segi kita tengok work progress dia bulan ke bulan dah 10 bulan pun masih lagi lewat daripada kita kata yang kita plan kan. Okey, apa lagi? Kita kata contoh dari pihak klien. Bulan pertama lewat bayar, bulan kedua lewat bayar, bulan ke-10 pun lewat bayar. So kita ada katalah kita punya payment, katalah kita punya plan payment ada 17 kali. Sudah 10 kali lewat bayar dan kesan dia sangat besar kepada kontraktor. Jadi kita boleh kata we anticipate we will have an anticipatory breach dari segi mungkin daripada jumlah bayaran klien kepada kontraktor tu makin lama makin kurang. Kita boleh katakan mungkin ini saya bagi contoh je lah kita kena tengok the evidence as holistic lah, contoh je lah, simplistic contoh. So kita kata mungkin dalam 3 bulan lagi mungkin dia dah tak bayar langsung. Mungkin kita tengok dari segi tu mungkin klien tu mungkin macam dah tak ada duit ke apa kan. So the contractor can anticipate a breach will happen. So di sini kategori breach ini, kategori perkara yang akan berlaku ni kita kategorikan sebagai anticipatory breach. Breach itu belum berlaku lagi tapi kita claim dia akan berlaku. Jadi kita tak nak tunggu dia berlaku. Kita kata kalau kita tunggu sampai breach tu betul-betul berlaku, mungkin kita akan mengalami kerugian yang sangat besar. Jadi kita nak jadi proaktif. Kita nak proaktif, kita nak pergi kepada legal measure. Lepas ni kita akan belajar litigation ADR kan. Kita nak pergi kepada legal measure, nak ambil tindakan dari segi undang-undang dengan claim anticipatory breach. So kalau kita pergi kepada tindakan undang-undang, kita kata actual breach has happened, kita kena proof yang sudah berlaku. Tapi kalau kita claim anticipatory breach will happen, so kita kena buktikan yang kalau mengikut evidence, mengikut trend, semua perkara ni memang akan berlaku. Breach ni memang akan berlaku. So sama ada dia actual ke anticipatory ke, it depends on your evidence lah. Sama ada dia telah berlaku ataupun akan berlaku. Tapi akan berlaku tu you kena proof lah betul-betul kan, based on apa. So your evidence must be strong lah. Alright. So apa tadi kita kata ini kesimpulan lah kesimpulan daripada Aina kata, so what is a breach of contract? Fails or refuse to perform the obligation when the time has come. Kenapa dia highlight when the time has come? Ini kategori actual breach tadi lah kan, bila dah masanya tapi dia tak buat. Maksudnya telah berlaku. Ataupun cannot make himself able to perform his obligation or perform not completely during execution of work. Contoh saya kata tadi klien. Klien tu kalau ikut trend dah lah tiap-tiap bulan bayar lambat dan makin lama makin sikit dia bayar. Mungkin kita boleh katakan, and this is a very common scenario dalam construction kita.
di mana kita sering melihat klien ni dia ada masalah kewangan kan, dia tak plan well dengan dia punya kita kata financial. So dia ada projek tapi mungkin dia tidak ada kewangan yang kukuh ke what not ke, dia dah terbelanjakan dia punya fund ke dan sebagainya. So kita kata bukanlah dia sengaja tak nak bayar, tapi memang dia mengalami apa kita kata masalah kewangan klien ni. Tapi masalah kewangan tu disebabkan oleh dia punya poor financial, dia yang tak pandai nak manage. So kita tak kata dia sengaja tak nak bayar, tapi he cannot make himself able to perform. Itu juga kita kategorikan sebagai breach of contract. Sebab dia ada tanggungjawab tapi dia tak boleh menunaikan tanggungjawab dia. Walaupun kita kata bukanlah dia memang niat dia tak nak bayar, tapi he cannot make himself able to perform disebabkan kesalahan dia sendiri. Kan? Jadi kita kata itu juga kita boleh kategorikan sebagai breach of contract. Dan apabila ia telah berlaku, we can say that it is an actual breach lah, telah berlaku. Tapi yang C ni dia kata show intention. Show intention. And the intention tu is not just kita kata a brief intention, bukan sikit je. Maksudnya we have all this evidence, the intention is so significant, sangat ketara lah dia punya intention not to perform itu. So we can claim this as anticipatory breach. Dia kata before time to perform has come. Alright. And then partial performance. So dia kata adakah partial performance dikira sebagai breach of contract? Okay, biasanya kita kata kalau dia tidak memenuhi lagi lah, dia buat tetapi tidak memenuhi lagi keseluruhan obligation dia, kita tak boleh kata dia apa kita kata breach of contract. Ini kita boleh claim mungkin sebagai breach of warranty. Contoh saya kata tadi, tadi saya bagi contoh bayar lewat kan, klien bayar lewat setiap masa dah 10 bulan lama ni. Katalah you punya projek 17 bulan, 10 bulan bayar lewat, dah more than half kan. Tapi katalah klien tu sekali-sekala bayar lewat dan dia punya bayar lewat tu katalah kita punya period of honouring certificate katalah 30 hari. Dia bayar hari ke 45, so mungkin lewat 15 hari. Ataupun bayar hari ke 40, so lewat 10 hari. So dia kata dia buat tapi dia tak buat dengan sempurna lah kan. Ataupun dia bayar, patutnya bayar 1 juta, dia bayar 950,000. So ada lagi 50,000. So adakah kita boleh claim breach of contract? So di sini kita kena go back, kita kata yang I kata tadi, adakah dia memberi impact kepada time cost quality tadi? Adakah dengan dia membayar lewat 10 hari tu performance ataupun projek itu tidak dapat mencapai kualiti yang sepatutnya? Adakah dia membayar lewat 10 hari tu, adakah kita kata memang kontraktor akan menyebabkan kontraktor lambat siap? So generally kalau kita kata perkara-perkara begini, dia tidaklah sampai ke tahap itu. So biasanya sekiranya kita kata the unfulfilled ataupun obligation yang tidak dilakukan dengan sempurna ini tidak memberikan impact yang besar kepada projek, kita tak boleh kata dia breach of contract. So apa kita panggil dia? Kita panggil dia sebagai breach of warranty sahaja. Breach of warranty lah, dia punya jaminan, dia breach jaminan dia sahaja. So kecuali dia kata faulty performance. So faulty performance ni maksudnya tadilah kita kata buat yang salah lah. Contoh kita suruh dia pakai grade A, dia pakai grade C. So faulty lah. So faulty performance dengan incomplete performance tidak sama. So C no, tak ada note. Ini boleh baca dalam you punya buku lah. Okay. So selain daripada apabila breach of contract berlaku dalam COC kita, breach of contract berlaku dalam COC kita, antara yang paling kita kata remedy yang paling selalulah digunakan tengoklah apa breach of contract tersebut. Tapi sekiranya breach of contract berlaku, you ada option lah untuk terminate the contract sebab pelanggaran terma yang utama telah dilakukan dan salah satu pihak ada hak untuk terminate the contract. Cuma terminate the contract tu kita kena tengok dia punya prosedur lah. So tak boleh you kata dia ni dah lambat, patutnya apa kita kata
patutnya progress bulan ni dah 70%, dia baru 40%. So dah lewat, kurang kita, ataupun 30%, kurang daripada 50% targeted performance. So kita terus terminate dia. Tak boleh, itu salah. Sebab apa? Kita ada prosedur tertentu yang kita kena refer dalam kita punya kontrak. Okay, cuba buka you punya PWD. PWD buka clause 55. Ni I rasa dah baca kot sebelum ni, tapi tak apa, kita lihat sekejap. Okay. PWD clause 55 Events and consequence of default by the government. Katalah we talking about whatever lah government bagi apa tu SO instruction lambat ke, bagi drawing lambat ke, whatever lah. So dia kata contoh default of obligation. So default of obligation, dia dah tak memenuhi lah obligation dia. So A dia kata if the government without, tengok dekat sini ayat dia, without any reasonable cause. So dekat sini pun dia dah highlight, if the default is without any reasonable cause, tidak ada sebab-sebab yang munasabah, dia kata, fails to perform or fulfill any of its obligation which tadi kita kata apa, ada dua ciri utama kan. Satu, impact primary obligation yang impact kepada projek. So I kata tadi macam mana kita nak tahu dia impact pada projek ataupun tidak, kita melihat kepada ya Allah Adam, subhanallah, kau baru bangun tidur ke apa Adam? Okay, kita melihat kepada time, cost and quality kan, sama ada dia effect time ataupun cost ataupun quality, either one of it or two of it or all of it kan. Jadi dekat sini kita tengok dalam COC kita pun dah highlight, if the government without any reasonable cause, dia highlight itu, without any reasonable cause, fulfill to perform any of its obligation which adversely tu maksudnya memberi kesan yang besar kepada kontrak kita, affect the work, memberi kesan yang besar kepada projek kita. So dia dah fulfill, clause A je dia dah fulfill semua yang kita boleh define sebagai breach of contract. Tetapi boleh ke kita terus terminate? Tak, dia kata apa, ada lagi dia kata, then the contractor may issue a notice. Kena issue notice dulu. Tak boleh apa kita kata terus je kata oh I want to terminate. Contractor kata I want to terminate myself. Tak boleh. Sebab dalam kontrak kita kata may issue a notice specifying the default. Kena bagi tahu dulu satu pihak apa salah you, kenapa you buat lambat. You punya salah A, B, C, D, mengikut kontrak kita you tidak memenuhi A, B, C, D contohnya. And requiring the government to remedy the same, untuk memenuhi baliklah apa kelemahan-kelemahan dari segi performance dia dan sebagainya. Bacalah kemudian barulah kalau tak fulfill juga barulah ada option termination. Walau bagaimanapun ada banyak lagi lah kan, ada banyak lagi kita kata perkara yang kita kena lihat sebelum termination boleh berlaku. So masalah selalunya dalam pengurusan kontrak adalah pihak-pihak yang berkontrak bila nak terminate ni dia tidak meneliti apakah prosedur di dalam COC kita. Kalau kita nak terminate, what are the procedures? Dia bukan kata oh I tak suka kontraktor ni, dia lambat. You cannot just terminate like that. Kita kena pastikan adakah kita kata pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kontraktor itu ataupun dilakukan oleh klien itu, employer itu, adakah dia melanggar terma yang telah kita persetujui di dalam kontrak. It's not just about what you like, what you don't like. Dia kena tengok apa terma dalam kontrak, apa yang dia tak buat. Specifically, you need to be able to refer to a specific obligation that has not been performed by either party lah. And then if you decide to terminate, what are the procedures that you need to adhere to before termination can happen. Kalau you tak buat begitu, padahal you kata orang tu yang salah kan, you client, you kata kontraktor yang salah, dia perform
tak diligent lah kata, tak mengikut progress yang sepatutnya, very delay sangat daripada progress yang sepatutnya. You claim dia lambat, memang dia lambat pun, tapi you tak ikut prosedur COC terminate dia, akhirnya you juga yang salah kalau pergi ke legal nanti. So make sure you read your contract carefully. Okay. So other than termination, selain daripada termination, what are the ways that a contract can be discharged? Ataupun bagaimana apakah keadaan-keadaan lain di mana kontrak kita tu boleh dibubarkan ataupun boleh ditamatkan selain daripada termination. Terminate ni kita berhentikan ataupun kalau klien ataupun employer dia berhentikan the employment of the contractor. Kalau kontraktor pun dia ada option to terminate himself, dia nak berhenti daripada projek tersebut. Either way, termination only happens with the intention of one party to terminate the other party or terminate himself. Maksudnya dia satu pihak punya kehendak je kalau termination ni. Tapi bila kita kata kita nak menamatkan kontrak, ada tak keadaan di mana kedua-dua belah pihak boleh menamatkan? Kita kata boleh biasanya, yelah kalau you nak tamatkan boleh lah. Tapi ada tak keadaan lain di mana kita kata kontrak itu boleh ditamatkan bukan disebabkan oleh breach. So tadi termination due to breach kan. Boleh tak ada keadaan lain yang mana kontrak itu ditamatkan bukan disebabkan oleh breach dan bukan keinginan dua-dua belah pihak pun. Kalau keinginan dua-dua belah pihak tak ada masalah. I nak stop lah projek ni, you pun nak stop, okay kita stop. Tak ada masalah. Tapi yang ni sebelah pihak juga yang nak tapi bukan disebabkan oleh breach. Okay, so apa keadaan dia? So dalam keadaan ni kita kata the contract can be discharged due to frustration. Due to frustration. So apakah kategori frustration? So dia kata frustration ni without the fault of either party. So dua-dua pihak tak salah. Tapi kita kata penamatan kontrak itu terpaksa berlaku. Ataupun sebelah pihak je yang kita kata menyebabkan penamatan kontrak itu berlaku tapi bukan salah dia tapi disebabkan oleh dia. So apa keadaan-keadaan dia? So kata frustration is due to performance of the contract becomes impossible. So macam mana kontrak ini boleh pula tak boleh pula dipenuhi kan? So kita kata contohnya discharge by impossibility of performance. A situation where following formation of contract an event occurs that renders further performance impossible, illegal or radically different from that which was originally planned. Kita dah sign contract dah ni, kita dah agree, kita dah formalize the contract everything. Tiba-tiba something happens that makes the contract impossible to perform. Sama ada tak boleh dipenuhi disebabkan oleh, dia kata illegal disebabkan undang-undang ataupun ada satu keadaan yang memang membuatkan dah tak boleh dah. Apa yang kita persetujui ni, offer dan acceptance kita memang dah tak boleh berlaku dah. Ataupun kalau kita teruskan juga dia akan jadi totally radical kan. Lain daripada apa yang kita persetujui, but neither party was at fault. Tapi neither party was at fault, tapi kalau kita nak teruskan juga dia akan jadi lain daripada apa yang kita persetujui. So dalam keadaan ini kita kata the contract can be discharged due to frustration lah, bukan due to mutual agreement, due to kita kata frustration. So if such an event occurs, the party will be partially or wholly relieved or freed from further obligation and may be able to recover money and goods transferred under the contract. So kita kata kan kalau dalam kontrak ni kita ada offer acceptance, obligation kan, kita ada consideration. So sekiranya kontrak ini is discharged due to frustration, kedua-dua pihak itu free lah. Dia tidak lagi dibebani dengan all those obligations tadi. And whatever sum of money that has been spent or has been paid may be recovered. May. Dia kata tak semua, mungkin tak semua, tapi mungkin boleh didapat balik. Tapi tengok keadaan lah.
Okay, sebab kita, dia case by case. Kita kena melihat kepada apa situasi semasa kontrak itu discharge due to frustration. Okay, for example dia kata, apa keadaan di mana the contract suddenly is impossible to perform. Contoh dia kata X nak jual Y kuda. Contohnya kan. Kemudian tiba-tiba kuda itu mati. Jadi subject matter tu dah tak ada. You nak jual kuda, tiba kuda tu mati. Macam mana nak teruskan? Cak teruskan. Katalah bukan yang keadaan di mana kuda lain boleh gantilah. Maksudnya kuda spesifik. You nak memang kuda tu warna putih ada tanduk. Tak ada lain dah. Kuda tu kat tempat lain memang tak ada. Memang you nak beli sebab itulah ciri kuda tu. Tiba-tiba kuda tu mati. So macam ni kita nak perform, kita tak boleh nak teruskan kontrak itu. Okay, so dalam keadaan ini kita boleh kata the contract memang kena discharge lah due to frustration, apa keadaan frustration dia? Because it is impossible to perform because the subject matter has died, ataupun kuda itulah benda yang dia nak transact. Ataupun kita kata apa? Kita beli barang construction materials lah, kita beli construction materials. So kita dah book, kita dah bayar deposit semua. Tiba-tiba kita kata material tu dah tak di manufactured dah. Tak ada dah, ataupun kita nak beli suatu design. Ini contoh apa tu, marble ke granite ke, kan selalu tu marble dengan granite ni because it's natural kan, natural stone. Jadi dia punya design tu, dia punya colour lah kata. One batch of granite, dia kalau you lombong kat tempat lain ke, ataupun katalah dah habis macam corak tu, dia dah tak keluar, dia tak ada lagi dah kan, sebab dia benda natural, you cannot produce kan. Benda natural tu dia dah ada dia punya range of colour, streak dia kan. Tiba dia buat dah habis dah corak yang memang kita kata fit the design tu. So macam, tapi dia nak, katalah dia nak berapa, dia nak 1000 meter square, kita hanya dapat 900 meter square. So what to do? Kan memang dah tak ada dah. Kalau dia pergi mining lagi, dia akan keluar corak lain. Dah tak ada dah. Jadi it is impossible to perform lah dalam keadaan ni. Okay, Nur Syuhada. Okay, so kita nampak dalam keadaan ini the contract can be discharged, may be discharged due to apa kita frustration lah. So apa keadaan frustration dia? Because it is impossible to perform. Okay. So dia kata tadi kan sebab kontrak, sebab kuda tu dah mati, so the contract will no longer binding lah kalau kita agree untuk discharge the contract. Okay, keadaan kedua, death. Contoh, apa lagi yang impossible to perform? Contohnya unavailability of party. So macam mana boleh jadi unavailable pula? Dia dah berkontrak disebabkan oleh kematian ataupun incapacity. Contohnya you berkontrak, tiba-tiba principal company tu mati. So what happen? Tapi dalam kita punya construction, selalunya kan bila kita sign kontrak tu, kan orang yang sign kontrak tu on behalf of the company lah kan, CEO dia ke, apa kita kata MD dia ke. Tapi kalau MD ke CEO ke, biasa kita ada board of director, boleh lantik CEO baru dan sebagainya kan. So dari segi kalau syarikat sendirian berhad ke, corporation ke, death ni tak ada masalah sangat lah. Dia biasa lebih kepada kalau kita berkontrak dengan individu per se lah ya. Okay, jadi apa yang boleh menyebabkan apa kita kata this contract is impossible? Okay, that was not mine. Alright, so the principle applies where either party is permanently incapacitated. Dia incapacitated, maksudnya kita kata macam incapacitated ni tak mampu lah, macam ada kecacatan berlaku lah to performing the contract. Satu pihak tu dia dah tak boleh dah nak perform the contract. So contoh dalam case Conde versus Baron Knight, so dia bagi senario dia adalah 17-year-old drummer collapsed and was admitted to a psychiatric hospital. So medical opinion that he would only be fit to work 4 nights a week. So the keyword dekat sini medical opinion. So memang
disahkan dari segi medical yang this drummer tadi after the incident he can only work for 4 nights a week. Tapi band dia sebab dia drummer kan, so dia mesti ada dalam band. So band dia ada kontrak untuk buat performance 7 nights a week. So band dah ada kita kata apa, kontrak untuk perform 7 days a week. And this drummer which attached to the band, dia hanya boleh kerja 4 hari seminggu. So dia tak bolehlah ikut band tu kan. So apa jadi, band tu maksudnya berhentikan drummer tu. Sebab dia kata drummer tu tak boleh perform mengikut apa yang the band nak lah kan, sebab band tu dah ada kontrak mungkin dengan the club or what not lah. And then the court held that, so bila bawa kes ni ke legal, court kata apa, that in a business sense impossible for the drummer to perform the contract. Dia bukan drummer tu tak nak, because medical wise, from medical perspective pun dia tak boleh. Dia tak boleh dah nak perform as before. Okay. And then for that reason, kontrak di antara band dan drummer tersebut kita kata was discharged due to frustration. So not because the drummer has breached its obligation. So bukan drummer tu breach, bukan dia sengaja tak nak perform 7 hari seminggu. Sebab apa? Sebab dia tak mampu. Kenapa dia tak mampu? Medical opinion kata dia tak mampu sebab dia ada accident tadi kan. Jadi boleh kalau nak keluarkan drummer tu, but not kita kata because he has breached, but because of frustration. So apa pentingnya? Apa pentingnya definisi kenapa kontrak itu bubar ataupun ditamatkan? Sebab kita kata tadi, ingat masa awal tajuk kita adalah breach of contract and remedy. Jadi kalau kontrak itu ditamatkan due to breach, ditamatkan disebabkan pelanggaran kontrak, remedy dia lain. Remedy dia ataupun bagaimana kita nak melihat ataupun kita nak compensate, bagaimana kita nak remedy, nak apa kita kata sebagai kesan, nak mengurangkan kesan the termination ataupun penamatan kontrak itu kepada pihak yang tak bersalah ni. Bagaimana cara kita remedy kepada pihak yang tak bersalah ni, dia different dengan kalau kita kata bagaimana kita nak remedy kepada pihak yang tak bersalah tetapi kontrak itu terpaksa ditamatkan due to frustration. Sebab tadi dia kata apa? Apabila contract is discharged due to frustration, tak ada obligation dah. There's no obligation, free from obligation. And whatever cost ataupun whatever sum that has been paid, whatever sum that has been promised kan, may or may not be recovered. Maksudnya mengikut keadaan, boleh dapat balik ataupun tak boleh dapat balik. Tapi kalau sesuatu kontrak itu ditamatkan due to breach, ditamatkan disebabkan pelanggaran kontrak satu pihak lagi ni kan, apa yang dia berhak dapat? Dia berhak dapat apa yang patutnya dia dapat. Dan pihak yang melanggar kontrak ni tadi, kita kata tidak terlepas daripada dia punya tanggungjawab yang sepatutnya dia buat di bawah kontrak. So kita nampak kenapa kita cuba bawa kita kata dari segi kita, kenapa kita nak you faham apa beza breach of contract and its remedy berbanding dengan kita kata contract which can be discharged due to frustration. Sebab kesan dia berbeza. Kedua-duanya adalah kontrak ditamatkan, tetapi kesan dia berbeza kepada pihak-pihak yang terlibat. Okay, so dekat sini kita nampak bila pergi kepada court kata this is not, the contract cannot be terminated because the drummer has not breached sebenarnya, but the contract is discharged, ditamatkan disebabkan oleh due to the incapacities of the contracting party, which is the drummer ni tadi. So the contract was discharged due to frustration. Okay, apa lagi? Disebabkan legal, disebabkan kita kata perkara-perkara yang berkaitan dengan undang-undang yang menyebabkan kontrak itu terpaksa ditamatkan. Contohnya apa? Dia bagi since the contract was made
kontrak dah buat dah, tapi tiba-tiba ada satu undang-undang baru ataupun keadaan yang menyebabkan perkara itu salah di sisi undang-undang. So kata a new law has made it illegal to be carried out. Contoh kes Avery versus Bowden. So a ship supposed to pick up some cargo at Odessa. With the outbreak of the Crimean War, the government made it illegal to load cargo at enemy port. So the ship couldn't perform its contract without breaking the law. So dia dah ada kontrak dah nak hantar barang, tapi sebab ada berlaku perang. Berlaku perang, jadi dia tak boleh hantar dapat dekat port yang kita kata dijanjikan. Disebabkan kalau dia hantar, maksudnya dia akan di-charge dengan dia kata enemy. Maksudnya kalau dia hantar juga dekat port tu, dia boleh di-charge dengan treason lah. Khianat lah, treason kan. So dia tak boleh buat. Kalau dia buat juga dia kena tangkap ke dan sebagainya lah. So the contract therefore frustrated. Ataupun contoh, I pernah cakap sebelum ni, contoh asbestos lah katakan. So kan kita kata asbestos ni satu material yang kita kata prohibited dalam construction dekat Malaysia. Mengikut undang-undang you tak boleh pakai asbestos. Kalau tak kalau you pakai juga maksudnya melanggar undang-undang. So katalah you dah ada kontrak dah. Kan kontrak tu katalah untuk supply ke, untuk manufacture ke asbestos. So dia punya tarikh, kita buat katalah sekarang November, contohlah November, dia punya tarikh delivery dia katalah Mei tahun depan. Tiba ada undang-undang keluar Februari. So you tak boleh lah, kita tak tahu masa kita berkontrak, kita tak tahu undang-undang tu nak keluar kan. Jadi disebabkan perkara itu ataupun item tersebut dah menjadi satu item yang illegal. Kalau you kontrak juga, kalau you teruskan juga kontrak you, kalau you manufacture juga ataupun kalau you supply juga ataupun kalau you pakai juga dalam you punya bangunan, you akan melanggar undang-undang. So therefore kita kata kontrak ini boleh discharge due to frustration lah. Frustration apa sebab frustration dia? Because of legal lah. Okay. Apa lagi keadaan? Dia kata failure of event occurring on which the contract relies. So kontrak kita ni kita kata okay, saya hanya akan bayar you kalau apa? Kalau macam contoh unilateral kita kontrak kan, saya hanya akan bayar sekiranya you boleh macam manufacturing contract, you boleh siapkan kerja ini dalam masa 10 hari. Macam itulah. So kontrak itu dia very specific on something happen. So kalau you tak boleh siapkan kerja ni dalam 10 hari, I tak bayar. Contohlah kan. Ataupun kalau you boleh buat, tapi fahamlah maksudnya an event. Maksudnya kontrak itu hanya akan complete sekiranya sesuatu event tu berlaku. So kalau event tu tak berlaku, tak adalah kontrak tersebut. Okay. So dia kata contoh. Ada satu kontrak ni, dia kata in 1901, a coronation procession was organised for King Edward the 8th lah kot VIII ni, tengoklah sini contohlah King Edward the 8th, but it had to be cancelled at last minute because the king was ill. Someone had hired a flat. Kita bayangkan flat ni macam bertingkat lah kan, for the day for which to view the procession. He refused to pay the day's rent because he said the contract had been frustrated. Okay, so kita tak payah kaji dan dalam lah dia berkontrak dengan siapa ke, apa event tu, kita tengok je. So kalau mengikut kes ni, dia kata someone ni katalah A kan, A ni dia sewa flat sebab dia nak tengok procession tu, dia nak tengok perarakan tu. Tiba-tiba perarakan tu cancel. Memang niat dia sewa flat tu semata-mata nak tengok perarakan. Tiba perarakan tu cancel. Bila perarakan tu cancel, dia tak nak bayar sewa. Sebab dia kata mungkin dia keluar daripada bilik tu ke, dia kata okey lah, dia tak nak duduk dan dia tak nak bayar dah. So tuan punya flat tu kata cannot, you have to pay kan. So dia kata kenapa nak bayar, sebab dia nak duduk situ sebab dia nak tengok perarakan. So since perarakan tak ada, dia pun tak nak duduk, so dia tak naklah bayar. So they brought the matter to court and then the court said that okay, A ni menang, maksudnya A ni tak payah bayar lah.
Kenapa? Sebab court kata the whole point of hiring that room was to watch the procession. So since the procession didn't happen, so there was no benefit gain from hiring the room. Thus, he refused to continue to hire the room. Jadi dia tak nak bayar. Jadi di sini court memihak kepada pihak yang tak nak bayar tadilah. Okay. Tapi essence dia kat sini adalah disebabkan sesuatu perkara yang sepatutnya berlaku tetapi tidak berlaku. Jadi kontrak ini dibubarkan atas dasar frustration. Okay, apa lagi? Destruction of the subject matter. Tadi I kata subject matter tu mati kan, kuda tu. Contohnya tak ada. Ini dalam keadaan lain subject matter tu musnah. Contoh dia kata, I agree to sell you my house but then my house burn down. Dia nak jual rumah tapi rumah tu terbakar. So boleh tak kita ganti dengan rumah lain? Especially macam rumah, you cannot ganti rumah lain, betul tak? Because of the location, because of the design. Kita dah belajar rumah, bangunan, projek very unique sebab dia kalau kat situ, situlah. Kan? So you have agreed to sell that particular house. You cannot just ganti dengan rumah yang lain, that particular house. So that particular house burn down. So the subject matter dah tak ada. So the contract cannot be proceed lah. Okay. So what are the effects of frustration? So tadi kan I kata kenapa kita belajar apa beza termination dengan frustration ni? Oh, ada kelas lah. Aduh. Allah, dah nak pukul 9 pula. Okay, money paid before frustration is recoverable. Maksudnya kalau kita dah bayar kan. Contoh macam tadi, kita kata kita bayar dulu tapi event tu tak berlaku contohnya. So sepatutnya kita boleh dapatlah balik duit tu. Ataupun money payable before frustration ceases to be payable. Kita janji nak bayar sekiranya yang keadaan pertama tadi ni kita dah bayar and then the contract was discharged due to frustration, so kita boleh dapat balik duit kita. Ataupun money payable before frustration ceases to be payable, ataupun kita janji nak bayar tapi kita dah berkontrak, kita janji nak bayar kan, tapi perkara tu tak berlaku, contract was discharged due to frustration, jadi kita tak perlu teruskan membayar. Ataupun dia kata money to be paid after frustration. So kita kata patutnya kita bayar lepas sesuatu berlaku tetapi sesuatu tu tidak berlaku dan ataupun sesuatu itu macam drama tadi kan. Okay, dia ada tapi dia tak boleh perform sepenuhnya. Jadi kita janji nak bagi dia. Maksudnya kalau you siap buat benda ni, I bayar berikut. Tapi sebab dia tak siap buat whatever yang kita agree dengan kontrak, so kita tak perlu bayar lah. So dia ada 3 keadaan kat sini, before, kita kata payable, paid before ataupun payable, ataupun kita kata to be paid after. So dalam semua keadaan ni kita kata tak perlu bayar lah. Okay. I'm gonna go very fast sebab pukul 9 saya kena berhenti. Tiba-tiba ada mesyuarat. Sekejap eh. Okay, so remedies available for plaintiff. Okay, ni kita cerita tentang breach of contract . So kalau breach of contract berlaku, biasanya apa yang boleh kita buat, satu adalah termination tadilah, tapi termination tu I kata dia ada prosedur dan you kena buktikan the breach is what has been agreed lah. Maksudnya perkara-perkara yang breach tu memang
telah melanggar terma-terma utama di dalam kontrak. Okay, so apabila kita dah breach, satu pihak dah breach ataupun okay, apabila sama ada kita terminate ataupun tidak, apa kesan daripada kita kata breach tadi, ya? So tadi kita ada breach of contract, breach of primary obligation of contract, and then kita ada breach of warranty. So tak kisahlah breach of primary obligation ke, breach of which leads to termination ataupun breach of warranty sahaja, apabila berlakunya breach dan dapat dibuktikan, pihak yang menanggung tadi tu, ya, satu pihak dia melanggar, satu pihak yang menanggung. So pihak yang menanggung ni kita kata dia, apa kesan kepada dia, selalunya akan ada kerugian yang berlaku lah. Okay. So bila ada kerugian berlaku, contoh A breach, sama ada dia breach primary obligation ataupun dia breach of warranty. Okay, tak kisahlah mana satu. B ni pula, kesan terhadap dia, biasanya dia akan mengalami kerugian. Jadi apabila B ni mengalami kerugian, apa yang dia boleh buat? Dia boleh claim for damages. Damages ni maksudnya dia boleh claim untuk ganti rugi lah, ataupun dia claim for, in English we say he can claim for damages, means that he can claim for compensation. Compensation for what? Due to the losses suffered by breach of contract by A ni tadi. Okay, so apabila dia nak claim untuk damages, dia nak claim B ni tadi, dia nak claim for damages, dia nak claim for kerugian-kerugian. Selalunya court akan memohon B untuk membuktikan apa kerugian yang dia alami hasil daripada breach A ni tadi. So sama ada A ni breach primary ataupun breach of warranty. Warranty ni maksudnya minor lah, yang tidak membawa kepada termination. Kalau breach primary tadi yang membawa kepada termination. So either way, apabila breach telah berlaku, maksudnya B tadi ataupun the aggrieved party tadi telah mengalami kerugian. Jadi apabila dia nak claim ke atas kerugian, dia claim apa? Biasanya dia nak claim duit lah kan, claim dari segi financial lah. So apabila telah berlaku kerugian, apa yang kita kata apa yang perlu dilakukan oleh B ni tadi. So yang pertama sekali, selalunya court kena minta lah B ni buktikan yang kerugian dia telah berlaku. Okay, sama ada kita ada, bila we're talking about remedy, inilah remedy dia. Damages ni is one of the, kita kata, most common remedy yang akan dituntut ataupun akan diberikan oleh court kepada pihak yang telah mengalami kerugian disebabkan pelanggaran terma ataupun pelanggaran kontrak pihak yang lagi satu. Okey. Remedy ni dia ada dua kategori. Sama ada kita panggil contractual remedy ataupun legal remedy. So bila kita kata contractual remedy, maksudnya remedy yang kita persetujui untuk diberikan kepada pihak yang kita kata kerugian ni tadi telah disenaraikan di dalam kontrak. Apa contoh-contoh contractual remedy? Contohnya termination lah. Termination. So breach, apa remedy dia? Termination. Ataupun breach, apa remedy dia? LAD contohnya. Apa lagi? Breach, contohnya remedy dia kalau lewat bayar, contoh dalam PAM ada remedy dia, ada interest charge. Okay, so bila kita kata contractual remedy, remedy ni semua telah disenaraikan di dalam kontrak. So kedua-dua belah pihak tahu, kalau I breach, ini remedy kepada pihak yang lagi satu. Kalau I breach, ini remedy kepada pihak yang lagi satu. Ini kita panggil sebagai contractual remedy. Kalau remedy itu tidak disenaraikan di dalam kontrak, contoh macam government tadi. Government tadi dia tak kata remedy yang lain, dia just kata kalau default boleh termination. So what if breach of warranty? Kan kalau breach of primary obligation bolehlah pergi kepada termination. So kalau breach of warranty, kalau kita dalam PWD
Tak ada senaraikan. Jadi apabila kita nak memohon, contohnya kita nak memohon damages ni tadi, sebab damages ni dari segi legal, damages ni dari segi undang-undang, kalau you bersetuju ke, you tak bersetuju ke dalam kontrak you, sekiranya satu pihak yang berkontrak mengalami kerugian disebabkan oleh pelanggaran kontrak pihak yang lagi satu, pihak yang mengalami kerugian ni boleh pergi ke litigation ke whatever lah, legal, untuk membuat tuntutan. Okey, jadi tuntutan ni berapa banyak, prosedur dia ke, apa ke, tak ada cakap dalam kontrak kita. Dia apa boleh kita buat? Kita boleh pergi kepada litigation court ataupun kita boleh pergi kepada alternative dispute resolution untuk menuntut ganti rugi kita disebabkan pelanggaran satu pihak yang berkontrak ini. Yang lain lah, pihak yang lagi satu lah. Jadi kalau tak disenaraikan apa remedy dalam kontrak kita, kita pergi kepada what we call as legal remedy. So bila legal remedy ni kita kena carilah akta-akta mana yang kata kita boleh tuntut. Apa kita kata, regulation mana yang kata kita boleh tuntut. Kes-kes mana yang menjadi rujukan yang boleh kita jadikan rujukan yang membolehkan ataupun mengatakan kita ada hak untuk menuntut. So kita kena pergi kepada legal channel. So bila kita pergi kepada court, first kali court akan tengok apa? Kontrak tu dulu. Ada tak cakap dalam kontrak? Satu. Yang kedua, yang pertama mesti existence of contract lah. Ada tak kontrak? You nak menuntut ni, you ada kontrak ke tak ada? Kan ada privity of contract ke tak ada? Yang kedua, ada tak? Itu yang I kata tadi, relevant obligation in the contract. Obligation yang mana yang telah dilanggar ni? Specifically, you kena boleh kata obligation dalam clause 55A kurungan 1 macam tu. Sebab tu ingat masa first class saya kata QS ni dia very specific about nombor ke, page number ke, titik ke, koma ke, tulisan ke, macam mana you eja, very specific. Sebab especially case-case macam ni lah, apabila you nak membuktikan yang satu lagi pihak tu dah breach, you kena very specific. Obligation mana yang dia breach ni? You tak boleh kata overall obligation. You tak boleh kata overall obligation. You kena be very specific. Which obligation? Which clause? Which agreement? Which terms? Kan? Kalau dalam BQ tu, item yang mana? Item muka surat, kita kata elemen A/1 elemen Section 1 contohnya, Section 1, element work below lowest floor finish, item A, kurungan 2, page nombor 52. Kan, very specific. Jadi orang pergi kepada kontrak kita buka, okay, Section A, item work below, A, kurungan 2, page 53. Semua orang merujuk kepada perkara yang sama. Very specific. You bayangkan kalau you buat BQ Caca Marba, ada tersalah lah, lepas tu patutnya 2 dia jadi 3 lah, page number 52 tu ada 2 page lah pula. Macam mana nak claim orang salah? Macam mana kita nak bawa benda ni sebagai evidence di bawah legal? Macam mana you nak bagi notice kepada, kalau you dari segi pihak klien, macam mana you nak bagi notice kepada klien, kepada kontraktor? You dah melanggar terma ataupun you dah melanggar apa kita kata, you tak comply kepada specification dalam BQ item ni, tapi page number you pun salah. Kan? Jadi that's why tu kita kata QS ni memang dia teliti dan cerewet lah. Memang cerewet lah. So mana-mana yang girls QS ni, faham lah boys, memang cerewet. Sebab these are the things that we are trained to do. Okay? Sebab kita kata bila you nak kata dia breach, which clause ni, which item ni, be very specific in your contract, in your BQ, in your contract document, which one? Okay, lepas tu kita kata apa lagi? Proof, bukti. So bukti tu kena ada. That's why kan selalu saya train you kan, you tak boleh masuk on time, ambil gambar, bagi tahu, bagi notice, hantar mesej.
mesti ada bukti. Tak boleh kata, puan sebenarnya saya dah hantar tapi kan saya terdelete. Saya dah buat tapi saya terdelete. Lepas tu bla 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 bla. Where's the evidence? Kan? Kita kena sentiasa practice, especially dia sekarang you dah degree kan, you nak kerja. Walaupun you kata you kerja QS, you tak ada, you tak ada obligation kepada klien lah. Maksudnya bos you yang menjawab. You kena dah ada satu attitude ataupun apa kita kata habit of making sure your work is organised and everything documented. Bila kita kata evidence ni, dia mesti documented. Betul tak? Kalau you nak kata evidence, you tak boleh kata saya tahu, saya lihat. Dia kalau dalam kontrak construction ni benda tu tak terpakai lah. It must be a written evidence. So bila written, benda tu mesti documented, well organised. So inilah kita kata training kita, because you'll never know what these things can happen kan. Jadi make sure kita kata proof of breach itu berlaku. Kalau kontraktor kata macam ni, kan kita train you macam mana you buat measurement. Every time kalau you rasa you ada query, you tulis query. Betul tak? You tak assume sendiri, you assume sendiri je. Macam mana you dapat ni? Oh, saya assume, saya agak. Tak. Kan? How do we train you? You tulis. You dapatkan confirmation daripada designer. Kan? You do not assume by yourself because you are not the designer. So kita tengok macam mana yang kita belajar ni sebenarnya. Once you, kalau I lah mengikut pengalaman I, once you graduate QS ni, you akan jadi seorang yang kita kata sangat teliti. Kalau bukan sangat pun hampir ke teliti lah kan. You will document everything, you akan cakna dengan semua benda, you akan reread everything, you akan cross check, betul ke ni? You akan jadi orang yang begitu because we are trained to do that. Kita tak pandai-pandai sendiri, everything kita akan confirmation, everything must be written. Sebab apa? Inilah nature kerja kita. So when you go to you construction nanti, semua benda ni you kena buat. Okay, sebab apa dia akan ada efek? Sebab kita kata kita ni prepare dokumen yang sah di sisi undang-undang. Bagaimana kita nak pastikan dia sah di sisi undang-undang? Ni semua benda ni lah. So proof of breach, relevant obligation. So lagi satu, bila kita kata kita nak tahu, bila kita berkontrak, kita kena tahulah, okay, if a breach happen, does the remedy included in the contract? So kalau kita pakai PAM, remedy dia mungkin lain daripada kalau kita pakai PWD. Contoh I kata tadi, PWD dia very loose. Dia punya the only remedy yang diberikan di dalam apa kita kata kepada kalau breach of primary obligation adalah termination. Selain daripada tu adalah LED kalau kontraktor lewat siap. Selain daripada dua tu, biasanya dalam kontrak kerajaan ni, dia depends on SO. Dan sekiranya you want to pursue, you katalah you contractor, you want to pursue with especially damages, dia tak ada clause dalam you punya PWD tu yang kata apa damages yang you boleh claim. Loss and expense very clear. Loss and expense is not damages. Jadi kalau you nak claim kepada damages, definitely you kena pergi kepada court ataupun ADR. So bila you nak pergi kepada court ataupun ADR, you kena tahulah apa yang you nak bawa ni. Tu yang you kena tahu. You apa obligation client, which clause, which obligation, what are the proof, and then you kena pastikan that the breach cause losses. You mesti boleh buktikan you punya kerugian tu tadi. Contoh LED dalam kes-kes private contract selalunya. Kita tengok klien letak private contract PAM dia letak LED dia 2,000 sehari. Mana datang 2,000 sehari tu? Mana datang? Kalau kita kata kerajaan very specific, dia ada calculation dia. Berapa over 365 darab berapa persen kan? Dia very clear dia punya calculation. Kalau private ni dia just claim. Katalah you buat hotel, dia kata you promise to finish on katalah 1 hari bulan 11 2021. Tak siap. Kemudian dia claim, okay, you tak siap on time, kita charge you LED 2,000 sehari, katalah. So where does that 2,000 comes from? Betul lah you dah agree. Tapi mana datang calculation tu?
So kalau you bawa kepada court, walaupun you dah agree that sebenarnya kan, tu kita nak daripada awal hari tu I kata every contract, every terms, every clause can be challenged lah. Kita selalu ingat bila kita dah kontrak ni memang kontrak mati lah. Apa kita setuju tu kita kena buat lah. Bukan I nak ajar you to challenge the contract, tapi you kena fikir semuanya boleh contested. So sebab I selalu tengok kontraktor bila kena LED buta-buta je dia kena potong. Kita lah yang buat tu kan, QS lah. Kita potong LED dia sampailah kontraktor tu pun dah nak mati dah, asyik kena potong je dia punya claim. Projek tak siap lagi, LED dah charge, dia punya payment kena potong, mana nak datang duit dia nak siapkan projek. Lama-lama lagi mati kontraktor tu, lagi habis, projek pun tak siap. Jadi kita kena be fair lah kan. So kita katalah klien tu claim 2,000. Okay. So mana datang 2,000? And sepatutnya kalau kita bawa kes ni ke mahkamah, mahkamah akan suruh klien tu buktikan. Okay, buktikan. Macam mana you boleh kata you rugi 2,000 sehari disebabkan projek ni tak siap on time. So dia kena keluarkan lah. So kalau dia kata, oh ini sebab projek hotel, jadi bila tak siap 1 hari bulan 11, kita jangkakan by Christmas kita akan full capacity hotel kita. Jadi hotel kita ni ada 10 bilik, satu bilik 200. Jadi bila tak siap 10 bilik darab RM200, satu hari kerugian RM2,000. Tapi adakah itu benar ke? Itu dia punya kita kata dia punya speculation. Itu speculation dia sahaja, betul tak? Macam mana dia nak buktikan memang betul 10 bilik dia tu akan fully book? Kecuali dia memang dah ada booking ke, dah ada orang bayar deposit ke kan. So itu bukti. Kalau tak, it's only speculation. So kalau itu adalah speculation, sebenarnya it's up to the judge untuk kita kata menilai situasi itu. Betul tak? Jadi kita kata sepatutnya walaupun kita dah agree dalam kontrak kita, sepatutnya kita boleh argue lagi, sebab kadang-kadang kerugian tu sebenarnya tidak berlaku, dia speculate saja, dan bukan sedikit klien yang mengambil untung daripada kita kata clause LED. Nanti kejap lagi kita tengok di Malaysia mahkamah kata apa clause LED ni. And then that the breach cause losses and or damage. Okay, ini prinsip-prinsip damage. I nak you refer case, ada 3 case yang you boleh refer. Kalau we talking about damages, prinsip-prinsip damages ni, bagaimana kita melihat damages dari segi undang-undang. You kena lihat case yang paling utama adalah case Hadley versus Baxendale lah. Hadley versus Baxendale. Boleh je sendiri kan. Case yang kedua adalah case Robinson versus Harmon. Nanti I tulis lah kalau tak boleh lepas-lepas ni. Kes yang ketiga adalah kes Victoria Laundry versus tak ingat apa. Tapi kalau you tak Victoria Laundry case memang keluar. Ini semua kita kata household case. Kalau orang cerita pasal damages ke compensation ke, memang orang refer kes-kes ini. Dan saya rasa dalam buku you tu memang ada. Hadley Baxendale definitely ada. Robinson Harmon saya tak pasti. Hadley Baxendale dia membincangkan tentang kes Hadley Baxendale ni lah yang dalam common law dia lah menetapkan prinsip damages. So ada 4 prinsip damages dalam Hadley Baxendale. Satu adalah breach, losses must be proof. Mesti ada bukti. Yang kedua adalah breach tersebut mesti tak remote. Maksudnya mesti direct. Contoh saya tolak, you jatuh. Faham tak? Maksudnya you jatuh memang disebabkan saya tolak. Direct. Kesan direct. Maksudnya kerugian tu adalah direct disebabkan breach yang dilakukan. Yang ketiga, Hadley Baxendale kata mestilah kesan tu, maksudnya you jatuh tadi tu, I tolak, you jatuh kan. I sebelum tolak, I mesti tahu kalau I tolak, you mesti jatuh. Maksudnya kerugian yang dialami oleh pihak yang lagi satu ni mesti diketahui oleh pihak yang breach tadi. Maksudnya I tahu kalau I bayar lewat, inilah kerugian yang you akan alami. Tapi I buat juga. Maksudnya I tahu you akan losses kan. Kalau I bayar lewat.
Tapi I buat juga. Tu prinsip yang ketiga. Yang keempat adalah Hadley Baxendale kata mestilah dipersetujui di dalam kontrak. Persetujui di dalam kontrak ni sama ada express terms ataupun implied terms lah. So minggu lepas kita dah tengok express, memang tulis dalam kontrak, maksudnya contractual remedy, ataupun kalau implied maksudnya walaupun kita tak tulis dalam kontrak tapi kita tahu dari segi undang-undang memang dia boleh layak dapat, ataupun dari segi undang-undang memang I breach ke dan sebagainya. So ini prinsip utama dalam Hadley Baxendale. Dalam Robinson Harmon dia membincangkan tentang, tadi I kata direct kan. Contoh, I tolak, you jatuh. You jatuh, you luka lah kata. Jadi you nak minta compensation. You nak minta ganti rugi sebab you luka ni. You kata you luka memang sebab I tolak. Directly, I tolak, you jatuh, you luka. Okay. Direct kan? Clear. Dalam kes Robinson Harmon kata, indirect ataupun consequential losses juga sebenarnya patut dibayar. Consequential, kesan daripada itu. Okey, contoh, I tolak, you jatuh. Okey, kemudian lepas you jatuh tu, you tak luka. Tapi lepas tu you pening sebab you jatuh kan. I tolak, you jatuh, you pening, kemudian you jatuh, you luka. You jatuh lagi, you luka. Okay. Ataupun I tolak, you tak jatuh tapi I tolak you pening. Bila you pening, you jalan-jalan, you jatuh, you luka. Jadi, you jatuh luka tu bukan disebabkan direct I tolak. Disebabkan you pening. Betul tak? Tapi kita kata kenapa you pening? You pening disebabkan I yang tolak you. Jadi kita kata you punya kesan yang berlaku kemudian tu dia consequential. Walaupun dia berlaku bukan directly tetapi kita boleh kaitkan kesan daripada pelanggaran ataupun kesalahan yang berlaku pertama tadi tu. Kalau Hadley Baxendale dia tak terima sebab dia kata itu bukan, ini terlalu simple lah kan contoh saya ni, tapi nak menunjukkan bahawa dia kata itu consequential bukan direct. Tapi dalam kes Robinson Harmon dia kata consequential juga memainkan peranan, dia kata ataupun should be compensated. Kalau dalam kes construction contoh kita kata selalu dari segi opportunity cost, kita katalah klien tak bayar. Jadi kesan daripada klien tak bayar, kontraktor claim losses sebab dia kata sebab klien tak bayar saya tak boleh tender projek lain. Okay. Tapi tender projek lain tu dia katalah dia claim projek lain tu dia boleh untung 1 juta. Jadi dia back claim balik, dia back charge balik kepada klien kata sebab you tak bayar, I tak ada duit, I tak boleh masuk tender projek lain yang menyebabkan saya kerugian 1 juta. Okey, argument di sini itu adalah opportunity loss. Kita tak tahu sama ada dia akan menang ataupun tidak projek tu, betul tak? Jadi dekat situ speculation saja. Tapi kalau dia boleh membuktikan bahawa memang dia dah dijanjikan projek tu yang dia tapi disebabkan dia tak dapat payment daripada klien projek ni, dia tak dapat nak teruskan dengan dia punya projek yang lagi satu tu. Jadi memang dia rugi dan kerugian dia tu kita kata kerugian kontraktor tu daripada yang 1 juta daripada projek lain tu disebabkan oleh dia tak dapat duit yang sepatutnya dia dapat daripada klien projek ini. So dia tak cukup duit, dia tak boleh teruskan ataupun dia tak boleh proceed dengan dia punya other contract. Dia memang dah dijanjikan projek tu. Jadi kita boleh kata di situ walaupun opportunity cost tetapi dia dah ada proof yang memang dia akan rugi. Jadi itu kita kata bolehlah. Itu bukan direct kan, kita kata itu bukan direct. Itu adalah indirect ataupun dari segi kategori losses dia kita kata opportunity losses. Tetapi kesan dia tu disebabkan kita boleh kaitkan dengan pelanggaran kontrak sekarang ini. So kita kata itu dalam konteks construction lah yang selalunya berlaku. Okay, kalau Victoria Laundry ada dalam you punya buku tu tak silap Victoria Laundry dia membincangkan tentang sama ada kita tahu tak pihak yang kita berkontrak ni sekiranya kita breach, kita tahu tak apa kerugian yang dia akan alami. Contoh kes Victoria Laundry tu tentang dia punya mesin. Contoh I kata mesin I rosak, I nak you baiki dalam masa 2 hari. Kalau you tak baiki dalam masa 2 hari, I kena bayar kepada
klien katalah I kontraktor, mesin I rosak, I panggil repair lah, bagi repair. So I cakap dengan orang repair tu, kalau you tak baiki dalam masa 2 hari, saya kena bayar kepada pihak lain 1 juta. Jadi saya dah bagi tahu awal dah ni. Kalau you tak siapkan repair dalam masa 2 hari, I kena bayar pihak lain 2 juta. I akan kerugian 2 juta. Tiba you repair, you tak siapkan 2 hari. You tahu tak I akan mengalami kerugian? You tahu kan? Jadi di sini, I punya kerugian 1 juta tu, I boleh charge kepada you. Sebab you tahu. You tahu dan you agree untuk repair ni. Kalau you tahu, kalau you tahu contohnya, I kata dengan you, okay, mesin ni nak kena siap repair dalam masa 2 hari. Kalau you tak siap repair dalam masa 2 hari, I kena bayar ataupun I akan rugi 1 juta. You fikir-fikir, okay lah, saya tak setujulah nak repair mesin ni sebab saya pun tak pasti saya boleh repair dalam masa 2 hari ke tak. Okay, tak payahlah terima kontrak tu kan. Tapi kalau you dah tahu and then you terima juga kontrak tu, okay, mesti you kata, okay, I janji akan siapkan dalam masa 2 hari repair ni. Takkan you kata, okay, I ambil tapi I tak janjilah dalam masa 2 hari I boleh siapkan. Kalau you kata macam tu, mesti pihak yang tuan punya mesin tu, mesti dia tak akan ambil you, betul tak? Sebab dia nak orang yang memang betul-betul boleh siapkan dalam masa 2 hari. So bila you agree untuk repair, maksudnya you agree dan you tahu you kena siapkan dalam masa 2 hari. Sekiranya you tak dapat siapkan dalam masa 2 hari, pihak ni yang kita kata tuan punya mesin ni boleh charge kepada you kerugian dia yang 1 juta tadi tu. Sebab you know of the consequences. Jadi kita kata dalam Victoria Laundry punya case, itu dia kata prinsip dia, bagaimana dia membincangkan prinsip itu. Okay, so apa lagi that he entitled, dia memang layak ni lebih kepada privity of contract. Alamak, masuk ke tak masuk ni? Yep. Okay. That he entitled to cover damages measured at appropriate rate. Okay. Satu saya nak bagi case yang lain boleh baca dalam tu. Okay, kita pergi sini dulu. So action for damages ataupun compensation. Compensation kita kata dia boleh memohon kepada ganti rugi lah. Okay, isu dekat sini, what is the quantum? Banyak mana? Kan? So kita kata contoh tadi, I selalu cakap 1 juta tu, itu kalau dah memang dibuktikan 1 juta. Okay, contoh kalau I ambil yang very simple tadi, I kata I tolak Adam lah. I tolak Adam, dia jatuh, dia luka. Okay, Adam nak minta ganti rugi daripada saya. Berapa banyak saya nak bayar dia? So sekiranya tak ada bukti, macam tadi kita kata construction lah, laundry tadi tu kan, I kata okay, dia kerugian 1 juta. Memang benda tu dah calculated, dah documented 1 juta, tak ada masalah lah. Tapi kalau benda yang kita kata rugi ni, kita tak tahu berapa nak letak rugi dia berapa. Jadi Adam mungkin pergi klinik, dia kata okay, dia pergi klinik, dia kena charge banyak ni, doktor charge dia. Mungkin itu dia boleh gunakan lah. Tapi dia kata, okay, saya pergi klinik, saya kena bayar RM30 sebab doktor bagi ubat semua-semua. Tapi saya pening, saya tak boleh nak uruskan saya punya urusan seharian saya. So bila saya tak boleh uruskan kehidupan seharian saya, sebenarnya saya rugi lagi banyak, bukan RM30 je. Macam mana kita nak identify kerugian-kerugian lain yang lebih abstrak tu. Itu yang kita kata quantum merit lah. So kita kata okay, apa lagi urusan yang you tak boleh selesaikan hari ni disebabkan you pening ni. Okay, kita kata dia tak boleh bawa Grab contohnya. So Grab tak tentu kan berapa dia dapat, tapi dia kata lebih kurang 1 hari dia boleh dapat 300 dan sebagainya. Tu kita kata kita kira quantum merit. Quantum merit ni
Tak, itu kita kata compensation. Kita kata apa, kerugian. So bila kita nak buktikan banyak ni, banyak tu yang kita kena pergi mahkamah. Sebab judge yang akan melihat kepada valid ke, tak valid ke, layak ke, sesuai ke dari segi undang-undang, nampak macam mana. Okay, kalau quantum merit ni dia very specific. Contoh kan, kita katalah kita kata termination. Kita termination. So bila terminate, projek dah berjalan. Kita dah projek dah tengah berjalan kan, termination. Kita tahu bila kita terminate projek tengah-tengah jalan, ada yang dah bina, betul tak? Ada yang dah bina, ada yang material kontraktor dah bawa ke site, betul tak? Ada yang dia dah pasang tapi dia belum claim, kan? Sebab kan progressively kerja kita kat site, okay, tiba 1 hari bulan 1, katalah kita terminate dia. Bila 1 hari bulan 1 terminate, adakah dia macam tu saja? Tak. Kita, kalau klien terminate kontraktor, wakil klien kena pergi kat site, tengok pada tarikh 1 hari bulan 1 tu apa yang dah dilakukan di site yang kita belum bayar. Sebab mungkin kita progressively kita dah bayar claim kan. Tapi kita katalah last claim dia adalah 2 hari bulan 12. Kita terminate dia 1 hari bulan 1. Antara 2 hari bulan 12 sampai 31 hari bulan 12 mesti dia dah ada buat kerja kat site, betul tak? Kemudian dia ada bawa material dekat site dan sebagainya. Jadi bila dia terminate, bila termination of contractor kena keluar daripada site. Dia tak boleh bawa barang-barang dia keluar. Jadi kita sebagai wakil klien, kita kena pergi masuk site 1 bulan 1, kita kena tengok. Okay, apa lagi? Mungkin daripada last kita punya valuation tu, dia dah buat 5 tiang. 5 tiang tu kena bayar lah. Kena kira. 5 tiang. Apa lagi yang tinggal kat site? Oh, dia dah ada bawa material, dia dah bawa simen. Oh, apa lagi dia dah bawa ni? Dia dah bawa besi. So semua tu kita kira very carefully, detail. Okay, kita kata okay, dalam antara 2 hari bulan 12 sehingga 31 hari bulan 12, ini jumlah yang patut dibayar oleh klien. So kaedah itu mengira dengan teliti satu-satu ni kita namakan sebagai quantum merit. Quantum merit ni dari segi bahasa maksudnya kita merujuk kepada as much as he deserve. Berapa banyak yang memang sepatutnya dia dapat. Kalau setiap bulan kita buat payment kan, interim payment kita bukan berdasarkan quantum merit. Interim payment kita lebih kepada kita kata apa, estimation. Betul ke tak? Kita pergi site, kita tengok oh lebih kurang ni lah, okay lebih kurang ni lah. Kecuali kalau piling. Piling memanglah kita ada piling record semua, memang kita calculate very detail kan. Tapi kalau macam kita kata kita pergi kat site, oh bulan ni 60%. 60% tu kita agak-agak je sebenarnya sebab kita pergi tengok, okay bangunan ni dah siap, okay patutnya ada 100 tiang tapi dia dah buat dalam 59, okay 60% lah lebih kurang termasuk dengan yang ni dah pasang formwork tapi belum tuang konkrit. Kan kita agak-agak, betul tak? Kita punya interim certificate setiap bulan tu kita estimate saja. Dia bukan exactly. Sebab apa? Kenapa kita boleh pakai konsep tu? Kenapa kita boleh pakai method tu? Sebab payment kita adalah recurring. Dia berulang-ulang. Jadi mana yang kita tak cover bulan ni, kita cover bulan depan. Mana kita tak cover bulan depan, kita cover lagi kan, dia recurring. Tapi once termination has happened, you tak boleh estimate dah. You kena buat quantum merit kaedah dia. Sebab apa? Kita kena calculate betul-betul apa yang dia dah buat, apa yang dia belum buat dan apa yang kita dah bayar, apa yang dia dah buat kita belum bayar. So very exactly itu kita panggil quantum merit. Jadi bila kita minta compensation tadi, sama ada kita boleh buktikan exactly ataupun kita boleh argue macam I kata tadi, sebenarnya patutnya hari ni dia dapat Grab 300. Kita tak tahu berapa banyak dia boleh dapat tapi dia boleh buktikan on average dia dapat berapa. Adakah average tu exact? Tak, kan dia estimate kan. So adalah banyak kategori damages ni, dia ada general damages, specific damages tu kita tak nak masuk. Cumanya kita ada juga satu kaedah calculation untuk claim damages yang kita namakan sebagai quantum
merit, quantum merit ni tadi kaedah tadi I kata you memang kena kira very specifically. So as much as he deserve. And then ataupun equitable remedy. Equitable ni maksudnya equity lah, maksudnya apa kita kata yang setara. Setara. Remedy yang setara. Contohnya specific performance ni, contoh kata kita kata tadi partial performance kan. Kita minta dia buat bumbung 30 degrees. Dia pergi buat bumbung 50 degrees. Jadi tak boleh pakai kan? Sebab dah terlalu landai kan. So what happen is kita minta dia, kita bukan nak ganti rugi duit, sebab kalau kita minta dia ganti rugi duit, kita kena employ orang lain pula, betulkan bumbung dan sebagainya. So kita boleh pergi mahkamah, kita minta specific performance. Specific performance dari segi kita spesifik nak dia betulkan kesalahan dia saja. Kita bukan nak duit, kita nak dia betulkan kesalahan dia, tapi apa-apa cost dia kena tanggung lah. So specific performance, specifically. You can also specific performance boleh juga merujuk kepada duit. Cuma apa beza dengan compensation? Dia very specific. Kita nak dia buat apa. Dari segi remedy tu, apa yang kita mohon court untuk award. Injunction. Injunction ni lebih kepada penahanan. Contoh, kita nak minta injunction. Dia tak boleh masuk site dah. Ataupun injunction. Dia tak boleh gunakan design, contohnya designer kan, dia gunakan design, dia bagi you design untuk banner rumah. Okay, you minta injunction, design ni copyright, dia tak boleh pakai untuk mana-mana tempat lain contohnya. Okay, apa lagi? Rescission, rectification ni kita betulkan terma-terma. Kan tadi ingat tak kita kata ada keadaan-keadaan di mana mungkin terma kita tu tak menggambarkan niat sebenar kita. Jadi kita tak nak terminate kan, tapi kalau kita teruskan akan berlaku breach lah di situ, ataupun kita kata kesalahan lah dari segi obligation, menyalahi lah terma-terma. Jadi kita boleh betulkan terma-terma dalam kita punya kontrak, tetapi biasanya ni kita kena pergi kepada legal lah sebab kedua-dua pihak setuju. Okey, kemudian rescission ataupun apa lagi satu nama dia adalah restitution. Restitution ni mengembalikan. Mengembalikan. So mungkin breach telah berlaku, so you pergi kepada mahkamah untuk minta pihak lagi satu mengembalikan, restitute. Mengembalikan exactly macam mana yang kita kata yang you seperti sebelum breach itu berlaku lah. Okay, semua-semua ni kalau you dah salingkan specific performance, injunction, rescission, rectification, lagi satu tadi I mention restitution. Restitution, ada 5 Semua ni you boleh tengok contoh dalam internet. Kalau tak ada dalam buku, tengok dalam internet. Sangat simple je you nak fahamkan benda ni. Okay, I patah balik sini sikit. Okay, bukan. Okay, however, the innocent party cannot simply choose to discharge the contract in every breach. So, so dia kata tadi, bukan semua, kan I katakan tadi very specific. You nak terminate apa yang dia langgar, apa prosedur. So you cannot simply discharge, you cannot simply terminate, kan? There are some ways for innocent party to refer when they are faced with breach. So kalau you tak nak terminate pun, you boleh claim for damages ataupun terminate and damages. So kita kat sini breach of contract. Kalau you breach of condition atau breach of major terms and condition, yang I kata impact tadi, time, cost, quality, apa yang you boleh buat? You boleh discharge yourself, terminate yourself, ataupun you boleh terminate pihak lagi satu. You boleh rescind, you boleh tamatkan kontrak, ataupun you boleh continue the contract and claim for damages. You ada 3 option. Tapi kalau breach of warranty, you tak boleh buat 1, 2 ni. You tak boleh terminate the contract kalau breach of warranty. You mesti meneruskan kontrak dan hak you hanyalah untuk claim for damages. Keadaan-keadaan di mana contoh macam saya kata tadi lah, bayar lambat, ataupun apa-apa keadaan yang contohlah designer bagi drawing lambat. You delay, tapi delay you tu
bukan you belajar ni kan, you ada belajar diploma, I tak pasti, tapi nanti you akan belajar dengan Dr. Asmalia, you belajar project management, you pernah dengar critical path kan? Ya, critical path, bila you buat CPM tu kan dia ada critical path. Kalau you tak buat this work dalam tempoh ini, definitely you akan delay. Itu critical path. Kalau contoh pour concrete. You memang kena pour concrete hari ni. Kalau you, sebab dia ada masa mengeras dan sebagainya kan. Kalau you tak pour concrete hari ni, kemudian you ambil ready mix pula tu. Concrete dah sampai kat site. Kan? Saiz besar, pad footing tak tahu lagi. Dia dah jadi critical dah tu. Sebab kita kata ready mix concrete dah sampai kat site. Berapa lama dia nak pusing kan. Kalau dia pour juga, saiz salah, dia akan nanti you kena rectify. Jadi kita kata designer, katalah dia bagi design salah, lambat lewat. Tapi kan salah satu primary obligation of the client adalah untuk memberikan kita kata maklumat-maklumat yang cukup dalam masa yang mencukupi kan. Katalah designer bagi drawing lambat. Tapi drawing yang designer bagi lambat tu bukan critical. Maksudnya dia bagi lambat, betul, dia dah breach, yes, dia dah melanggar terma. Tetapi adakah kesan dia bagi drawing lambat tu menyebabkan the whole project lewat ataupun tidak? Kalau kita kata menyebabkan the whole project lewat, maksudnya drawing itu critical lah, dia relate dengan critical path. Tapi kalau drawing yang dia bagi tu tak menyebabkan lewat ataupun kesan kepada projek, dia hanya breach of warranty saja. So bila breach of warranty, you boleh claim for damages, tapi ingat tadi syarat dia, you kena buktikan, mesti direct dan dia adalah banyak syarat-syarat dia bila nak claim. Okay, I nak bagi satu case. You boleh refer case untuk penalty. You baca dulu, nanti I explain sikit sebab ada tak ada masa dah ni. Case Silva Kumar versus Tiaga Raj. Tak apa, I bagi nama saja. Kalau you salah eja pun tak apa. Tapi you tahulah nama dia Silva Kumar versus Tiaga Raj. Dia membincangkan ni case Malaysia You type je dekat Google, you type je Malaysian Law LED contohnya, LED, Liquidated Asset Damages in Malaysian Law. Keluarlah cerita Silva Kumar Tiaga Raj ni. So case Silva Kumar Tiaga Raj ni 1996 ke macam tu, diputuskan bahawa apabila you nak penalize, macam ni lah, dia ada breach, kemudian you nak penalize kan, dia panggil penalty, tapi basically dalam common law kita tak boleh penalize. Dan you refer Contract Act Section 75. Refer Contract Act Section, Adam you tak tulis ke Adam? Contract Act Section 75, dia cerita tentang penalty. Okay. Okay. So dalam you baca okay, dia kata whether dalam Section 75 Contract Act dikatakan pihak yang menuntut tadi sekiranya berlaku breach, pihak yang menuntut ni, yang mengalami damages ni boleh menuntut penalty whether proof or not. Dalam Section 75 kata whether proof or not. Sama ada boleh dibuktikan ke, tak boleh dibuktikan ke, pihak yang mengalami kerugian ni berhak untuk menuntut damages. Okay. Dan you baca lagi dalam Section 75 tu bawah tu dia ada kata reasonable rate, macam tu lah, ada perkataan reasonable. Okay, dalam kes Silva Kumar versus Tiaga Raj, hakim memutuskan, dan prinsip ni dipakai sehingga sekarang, hakim memutuskan semua kerugian perlu dibuktikan. Kalau tak boleh buktikan, tak boleh claim. So kalau merujuk kepada liquidated asset damages ni, hakim kata kena ada bukti. Kalau tak ada bukti, tak boleh claim liquidated asset damages. Okay. Macam mana hakim come to that decision? Sebab dia refer tu lah Hadley Baxendale tu, prinsip asas dalam common law tu. Okay. So sampai 2019 ada satu case lagi. Case tu adalah Cubic Electronic versus, I tak ingat dia versus apa, tapi case Cubic Electronic. Kalau you type kat Google pun Malaysian Law Cubic Electronic, keluarlah cerita Cubic Electronic tu. Okay, 2019
hakim memutuskan bahawa merujuk kepada Seksyen 75 Contract Act yang mengatakan bahawa penalti boleh dituntut sekiranya boleh dibuktikan ataupun tak boleh dibuktikan. Kan? Walaupun dalam akta kata sama ada dibuktikan ataupun tak boleh dibuktikan, boleh claim. Tapi dalam kes Siva Kumar Tyagaraja, judge kata tak boleh. Kalau tak boleh dibuktikan, tak boleh. Ada nampak bercanggah sikit kat situ kan. Tapi kita akan ikut apa justifikasi. Kita tak katalah judge tak ikut akta. Dia adalah justifikasi dia. Kenapa dia deliberate macam tu. Tapi 2019 ada satu kes, nama kes tu qubit elektronik. Judge dalam qubit elektronik memutuskan bahawa yes, perlu dibuktikan, tetapi sekiranya sukar untuk dibuktikan pun boleh dikenakan penalti. Okay. So judge dalam qubit elektronik ni kita kata dia fleksibel sikit. Dia dah tak strict dah macam awal dulu. Dia kata walaupun memang pertama sekali kena buktikan. Yang kedua kalau tak boleh dibuktikan, maksudnya susah nak dibuktikan pun boleh dikenakan penalti. Maksudnya kita boleh claim lah untuk penalti tersebut. Tetapi, tapi syarat dia apa? Dia kata kalau tak boleh dibuktikan pun mestilah reasonable. Maksudnya apa? Dia kata jumlah ataupun nilai penalti tersebut mestilah reasonable. Mestilah munasabah. Maksudnya kenalah buktikan kemunasabahan itu. So tak boleh suka-suka, kita dah agree 20,000. Penalti 20,000. Dah lah you tak boleh buktikan. Kan? Satu, kalau you boleh buktikan 20,000 tak apalah. Dah lah you tak boleh buktikan. You tak boleh buktikan pula 20,000 tu adalah munasabah. Tu tak boleh langsung lah. So dalam qubit elektronik, judge dia jadi lebih fleksibel di mana dia kata although you cannot prove, walaupun you tak boleh buktikan dan damages itu berlaku kan, tapi you kena buktikan yang the rate of penalty itu munasabah, barulah boleh di award. Okay, so dan kita dah belajar, I dah bagi tahu dalam common law, dalam bagaimana judge arrive to decision, case precedent. Judge juga akan merujuk kepada kes-kes terdahulu. So disebabkan qubit elektronik ni, ada kes qubit elektronik menyebabkan apa kesan dia? Kesan dia selepas ini, kes-kes yang akan berlaku selepas kes qubit elektronik ini, dia akan menggunakan hujahan yang sama lah dengan qubit elektronik. Dia akan menggunakan hujahan yang sama di mana dia kata dalam kes qubit elektronik kata walaupun tak boleh dibuktikan selagi munasabah boleh claim. Berbanding dengan kes yang dulu, kes yang Tyagaraja dulu kata kena bukti juga. Kalau tak ada bukti tak boleh claim. Nampak? Sebab tu ni semua undang-undang dunia, undang-undang manusia ni memanglah boleh berubah-ubah kan. Jadi kita melihat pentingnya kes presiden terhadap ataupun keputusan-keputusan kes yang lepas terhadap kes-kes yang akan datanglah, bagaimana kita membuat hujahan-hujahan tu. Jadi lawyer bila dia masuk court, dia kena tahulah apa kes-kes yang terkini. Dia tak boleh pakailah kes 18,800 dulu dah kan. Dia kena tengok apa kes-kes terkini. Judge pun apabila dia nak buat keputusan, dia akan tengok apa kes-kes terkini kan. Dan kes-kes terkini ni bukan tengok Malaysia je, dia boleh tengok negara Commonwealth mana-mana. Dia boleh tengok kes kat India, dia boleh tengok kes kat British, sebab kita kan pakai common law kan, prinsip kita kan. Di mana-mana kes yang menggunakan common law boleh dijadikan rujukan kepada kes-kes penghakiman di Malaysia. Okay, nanti I akan explain lebih sikit dalam next topic. Okay, so I'm sorry 9.42 sikit je lagi dah nak habis kan. Tapi kita habis sekarang Tasbih Kifarah Surah Al-Asr. Tolong isi attendance Terima kasih.